Okey, ruang yang cukup kita gemari dan ramai penonton menantikan waktu ini, Celik Kewangan. Ayuh, kita berbicara tadi dah mula mukadimah tadi. Kita nak cerita tentang pembelian hartanah sebenarnya. Dalam pada usaha kerajaan untuk memastikan setiap rakyat Malaysia memiliki rumah kediaman yang sendiri, tak payah sewa, beli rumah sendiri. Tapi apa antara faktor-faktor yang perlu kita ketahui sebelum memulakan pembelian ataupun memulakan usaha mencari rumah, sebab rumah ni penting. Kalau dalaman rumah tu mantap, jadi pembentukan keluarga tu lebih hebatlah kata orang. Kita dah pun bersua tempoh yang lalu. Rohana, apa khabar? Baik, sihat alhamdulillah. Seorang pelabur hartanah dan selepas siaran tempoh lalu diserbu. Sebab semua itu nak merujuk, nak dapatkan panduan yang tepat. Baik, tempoh lalu kita bercerita mengenai hal pelaburan hartanah itu sendiri. Tetapi kali ini kita nak mengundang sekali lagi, kita berfokus hal risiko pelaburan. Di mana-mana pelaburan pasti ada risiko. Kalau tak ada risiko, jangan buat pelaburan. Ya, setuju atau tidak? Betul, betul. Jadi apa yang harus kita buat kalau kita mulakan dengan risiko pelaburan hartanah itu sendiri? Okey, saya setuju tadi. Setiap pelaburan memang ada risiko. Dan dalam pelaburan hartanah ni risikonya sangat besar. Kerana jumlah pelaburannya sangat besar. Bukan macam kita beli selipar RM9.90 kan. Kita bermain dengan angka 5 angka ke 6 angka di sini. Jadi bukan kecil-kecil duit yang kita keluarkan. Jadi risikonya pun besar. Kalau kita tersalah beli properti harga RM500,000 contohnya. Rugi besar tu RM500,000. Rugi kan, memang terduduklah kita kan. Bukan terduduk, terbaring. Ya. Silap-silap boleh ada yang jadi bankrupt apa semua kan, boleh jadi begitu. Okey, jadi apa yang perlu dilakukan untuk kita kurangkan risiko? Risiko tetap ada, cuma kita nak urus risiko. Nak kurangkan risiko tu supaya kita beli dengan lebih selamat. Iaitu kita kena tahu ilmu-ilmu yang penting untuk menilai sesebuah hartanah tersebut. Okey. Ilmu tu pertamanya kita kena tentukan. Macam sebelum ni saya dah cakap, kalau nak beli rumah kita kena tentukan objektif dulu. Beli untuk duduk sendiri ataupun untuk pelaburan. Kalau untuk pelaburan, untuk sewa ataupun untuk jual balik kan. Bila harga dia dah naik, kita jual balik. Kalau beli untuk duduk sendiri, so mungkin kita tak perlu ada formula yang gempak sangat lah. Tapi still kita kena tahu prosedur yang betul untuk beli rumah. Contoh katalah kalau beli rumah subsale, maknanya rumah dari pasaran yang ada di luar, yang orang owner jual. Kita kena tahu, sebenarnya kita kalau nak beli melalui ejen, kita kena beli melalui ejen yang berdaftar, bukan broker-broker haram. Macam mana nak memeriksa sama ada ejen itu berdaftar? Ada idea. Okey, sekarang ni peraturan terbaru, setiap ejen berdaftar akan ada tag nama, kad nama. Kad nama dia punya tag tu maknanya dia berdaftar di bawah lembaga penilai, pentaksir dan ejen hartanah. Tapi proses tu masih dalam pelaksanaan sebab kita baru start dalam tahun lepas baru start. Jadi masih banyak lagi ejen berdaftar yang belum ada tag. Sekurang-kurangnya dia mesti ada name card, dan bila kita buat bayaran booking, mestilah borang offer to purchase yang sah bercop nama syarikat firma dia yang dikeluarkan. Bukannya booking form yang main type sendiri ke, tak boleh macam tu. Kadang-kadang kita tengok dalam liputan berita, Farhania, kadang-kadang ada pembeli yang mengadu, kami ditipu, dah bayar banyak, rumah tak siap. Bukan siap, terbengkalai lagi projek tu. Apa langkah yang boleh kita kongsikan dengan para pengguna ataupun para bakal pembeli boleh mengelakkan mereka daripada terlibat dalam situasi sebegini? Okey, masalah projek terbengkalai sangat berkaitan dengan reputasi developer tu sendiri. Biasanya kita kadang-kadang pembeli di luar, bila nak beli rumah dia rasa macam, rumah tu best lah, harga berapa, murah, cun, syok, dekat dengan tempat kerja semua. Tengok artis impression cantik ke tu? Yes, tengok guard dekat flyer tu macam cantik kan, design cantik semua, ada gambar awet dekat gym lah. Awet ni cantik ni, kalau beli boleh dapat awet kot. Jadi orang beli kerana terikut-ikut ataupun terpedaya dengan flyers. Sebenarnya yang paling penting bila beli rumah under construction, rumah daripada pemaju, adalah siapa pemaju tu sendiri. Sebab pemaju lah yang menentukan sama ada rumah tu akan siap ke tidak. So jadi paling penting untuk pembeli, buat background check dulu. Siapa pemaju tu, adakah pemaju tu ada rekod-rekod buruk sebelum ni, adakah ini projek pertama mereka untuk membina rumah. Kadang-kadang ada setengah pemaju yang memang sebelum ni memang tak pernah buat rumah. Memang tengok company ni memang tak tahu. Itu agak berisiko. Ada pula pemaju yang sebelum ni memang dia dah berniaga, tapi dia buat bisnes lain. Bukan bisnes
house developer. Itu pun masih ada risiko juga. Takut-takut dia delay, lambat siap, ataupun kualiti binaannya tak cantik. Saya pernah bantu kawan saya dapat kunci sebuah rumah di kawasan Kajang. Ada 44 defek. Wow. Bila kita cek betul-betul ada 44 defek, rumah baru dapat kunci. Pintu dia ada pecah-pecah sikit dia punya kayu dia, tingkap calar, frame calar, tile kosong. Saya senaraikan semua sekali ada 44. Jadi rumah tu luar nampak cantik. Bila kita tengok betul-betul kualiti tak sebagai hal bagus. pembeli seharusnya itu tidak patut kita tanggung. Sepatutnya bila kita beli rumah seharusnya rumah itu dalam keadaan yang sempurna. Rumah tu mesti dalam keadaan sempurna, yang sepatutnya boleh diduduki. Yang ini kadang-kadang pembeli dia dapat kunci, dia seronok. Aku dah dapat rumah. So kan dia excited terus kan, terus nak renovate. Sedangkan dia lupa yang ada benda-benda kualiti-kualiti tu yang kita kena check. Okey, dalam satu dinamik lain, Pak Rohania, itu yang defek ataupun kerosakan pada rumah. Ada juga yang telah menghabiskan, membayar beratus ribu, mungkin jutaan ringgit, beli rumah. Beberapa tahun kemudian mungkin tanah itu mungkin akan diambil balik. Jadi dalam situasi sebegitu, untuk dari segi kajian, bagaimana pembeli boleh cuba untuk mengelakkan, memang tanah tu beli dengan harga yang baik, tapi untuk mengelakkan daripada terlibat dalam kawasan sebegitu. Dia ambil balik oleh pihak kerajaan ke? Tak kisah, sama ada swasta nak beli ataupun pihak kerajaan ambil balik. Bagi kita biasa pelabuhan tanah, bila pihak kerajaan nak ambil balik rumah, biasanya kes-kes macam ni biasanya rumah flat. Sebab banyak di KL, kerajaan nak struktur balik. Rumah flat dia rasa tak sesuai, mungkin 1 bilik dulu, 2 bilik, tak sesuai dah untuk keadaan sekarang. Dia nak bina rumah kondominium yang lebih sesuai, dan kena pula ke lokasi tu lokasi prima, dekat dengan LRT semua kan. Jadi dia kerajaan nak ambil balik. Kes macam tu biasanya pembeli senyum. Biasanya. Owner senyum, yes. Sebab harga pampasan yang diberi tinggi. Yes. Tapi katanya kalau leasehold tak secantik amount yang freehold. Sebab leasehold tanah pajak. Freehold memang hak dia sendiri. Jadi adakah itu juga yang perlu diambil kira oleh bakal pembeli sebelum membeli hak milik kekal ataupun tanah pajak? Okey. Kalau ada satu freehold, satu leasehold, sebelah-sebelah. Ya. Betul-betul sebelah-sebelah. Leasehold biasa lagi murah. Leasehold biasa lebih murah. Tetapi daripada freehold. Jadi bergantung pada tadi, kita beli untuk apa? Kalau beli untuk sewa, saya tak nampak beza sewa rumah leasehold dengan freehold. Penyewa ada tak tanya, "Cik, saya nak sewa rumah cik. Rumah cik ni freehold ke leasehold?" Tapi kalau dia ambil balik nanti tanah tu, adakah itu juga akan kemungkinan tu sangat sedikit. Jadi kita tak perlu risau sangat on that. Sangat sedikit. Kalau banyak promo iklan mengatakan bahawa rumah di bawah nilai harga pasaran. Bagaimana untuk kita mengurangkan, untuk mempercayai fakta itu? Maksud macam mana? Penjualan harga rumah di bawah nilai pasaran. Sebagai pembeli rumah, terutama sekali dari pasaran subsale ataupun dari nak beli rumah lelong, kita memang sangat mencari rumah di bawah harga pasaran. Seolah macam Mercedes, BMW tu harganya 200,000, ada orang nak jual 100,000. Jadi kita seronok beli sebab dia lebih murah kan. Jadi untuk kita tahu betul tak genuine ke tak itu di bawah harga pasaran, kita kena buat research dulu, kajian sikit, minta alamat penuh, siap dengan postcode. Alamat penuh tanah tu siap dengan postcode, berapa keluasan dia, berapa bilik air. Kemudian adakah rumah ni ada renovation ke tak? Renovation yang kekal. Kalau setakat letak perabot kita tak kira. Kalau dulu mungkin asalnya rumah tu tak ada kitchen kabinet, dia letak kitchen kabinet yang kekal, dia letak wardrobe, built-in wardrobe yang kekal, ataupun dulu tak ada plastic ceiling, dah ada plastic ceiling. Benda-benda macam tu mempengaruhi pada penilaian hartanah. Jadi kita dapatkan maklumat tu, hantar pada bank. Jumpa pegawai bank ataupun mortgage exec, cakap saya nak tahu berapa nilai pasaran untuk rumah ni. Okey, contoh katalah kita jumpa iklan, dia kata rumah ni nak jual 200,000 di bawah harga pasaran. Bila kita nak tanya bank, jangan tanya saya nak beli rumah ni 200,000, ni harga pasaran ke tak? Kalau tanya macam tu, bank akan cakap ni boleh harga ni. Kita kena main bohong sunat sikit. So ayat tu nak susun macam mana? Lepas ni kena serbu lagi ni kalau dah kena serbu. Kalau kata kita jumpa tadi iklan kan 200,000 di bawah harga pasaran, kita cuba fikir, kalau ni 200,000 bawah harga pasaran, maybe harga pasaran dia lebih tinggi. So kita pergi ambil detail tu, jumpa pegawai bank, saya nak beli rumah ni, owner nak jual 230,000. Letak satu harga yang lebih tinggi sikit. Jadi bank akan cek, dia akan hubungi dia punya jurunilai. Kalau jurunilai dia kata 230,000 okey,
Betul. Maknanya itu harga pasaran dia. So kita confirm lah. Yang nak jual 200,000 tadi memang below market. Bawah harga pasaran. Habis lepas ni bank 1,000 baru ada. Habislah. Okay, jadi selain daripada membuat kajian, mungkin satu kesimpulan untuk para pembeli rumah kita khasnya buat kali pertama, dari segi kawasan potensi pembangunan, mula-mula memang nampak macam tak membangun, pokok pun tak ada. Tapi dari segi kajian tentang kawasan, bagaimana? Okey, ambil tahu tentang infrastruktur, perancangan kerajaan terhadap infrastruktur. Contoh macam tadi, lepas ni mungkin ada MRT di kawasan ni. So kita kejar kawasan macam tu. InsyaAllah bila MRT siap memang harga akan naik. Kemudian kita tengok, kita panggil growth of development. Trend pembangunan sesebuah kawasan. Kalau di Selangor ni, trend lebih kepada ke selatan. Ke utara Selangor kurang. Jadi bila orang yang beli rumah di Nilai suatu masa dulu, di Semenyih suatu masa dulu, harga sekarang dah naik. Sebab sekarang trend di sini dah naik kan. Jadi kita kejar sebelum harga tu naik. Jangan harga dah naik baru nak beli, dah terlambat. Kemudian selain daripada trend itu tadi, kalau dapat tahu ada IPTA nak buka kampus. Kampus-kampus baru, tengok, baca sikit maklumat-maklumat berkaitan dengan IPTA tu, berapa dia punya projection student dia. Berapa banyak asrama yang dia sewakan. Cuma yang tu ambil masa sikit. Contoh macam di Puncak Alam, mula-mula UiTM dia ada di Puncak Alam, tuan-tuan rumah di sana sewa dia tak untung sangat. Tapi sampai satu tahap asrama dia dah tak cukup. Sekarang Puncak Alam dah jadi syurga dunia. Saya kerugian di situ. Baik. Jadi saya rasa itu saja yang mungkin kita boleh kongsikan mengenai. Tapi risiko-risiko itu besar. Cuma saya rasa apa blog yang mereka boleh lihat? Blog saya propertyworlds.com. PROPERTYWALTZ.com. Dekat situ nanti ada pencerahan yang lebih lanjut mengenai cara-cara dan juga tipu sunat tu sikit. Baik, terima kasih Puan Rahaniah di atas untuk ruang waktu yang agak terhad ini. Tetapi nanti kita nak cerita, jemput lagi lah untuk kita nak dapatkan reaksi. Banyak soalan bertambah-tambah bercabang ni. Okey, apa pun kita